Assalamualaikum, welcome back to my channel dengan Bejes. Nama aku Marazik dan hari ni aku nak buat group project yang diarahkan oleh cikgu kita orang. So dalam group kita orang ada dalam 4 orang. Aku, Ahmad Haziq, Syafina, Azimuddin dan Farah. So cikgu arahkan kami untuk buat apa? Tajuk subjek geografi bab 7 salinan. This one. Okay, so tanpa masa, jom. Okay, so dalam bab 7 ni, bab 7 saliran, ada 3 point. 7.1 pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Yang kedua, sungai dan tasik utama di Malaysia. Dan yang ketiga, finally, kepentingan sungai dan tasik. Okay, as you guys see, 7.1 pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Ada gambar macam bukit, macam ada air sungai and ada hujan, awan hujan. And let's go satu by satu. First kali kita baca ni, air mengalir melalui lurah dan kawasan tadahan hujan di tanah tinggi ke kawasan tanah rendah, akhirnya ke tasik dan laut. Keadaan ini membentuk pelbagai pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. So first kali, peringkat hulu sungai, dan antara ciri-cirinya ialah lurah sempit berbentuk V. Kedua, bercerun curam. Yang ketiga, aliran air yang deras. Yang keempat, sekenas, banyak jeram dan air terjun. And finally, terbentuk lubang periuk akibat hakisan. Okey, yang kedua pula, peringkat tengah sungai. Antara ciri-cirinya ialah lurah berbentuk U. As you can see, macam U sikit. Yang tadi ni macam V. So, yang kedua, susuh bukit berpanca dan terhakis. Ketiga, berlaku hakisan sungai. Dan finally, kuan sungai. Okey, yang ketiga, peringkat hilir sungai. First kali, ciri-cirinya ialah lurah semakin lebar dan cetek. Yang kedua, aliran sungai perlahan dan berliku-liku. Ketiga, cerun yang lebih landai. Keempat, terbentuk tasik ladam, tertambak dan delta. Dan finally, pemandapan sungai berlaku. Ini dia macam flat sikit lah dari V ke U. Dan sekarang dia macam flat. Dia macam U yang lebih flat. Okay. So ni antara perkara-perkara yang terdapat di aliran sungai. First kali, antara ni lah air terjun, lubang periuk dan jurang. Okay, jadi inilah proses pembentukan tasik ladam. First kali, dia macam nak merapat. Dia macam bentuk U dan dia macam U, dia ke tepi. Macam mana cakap? So korang tengok dia macam bentuk U. Lepas tu ni hakisan. Lepas tu ada pemandapan hakisan, pemandapan air sungai. Ini yang warna putih ni air sungai. Yang warna coklat ni pemandapan. Yang coklat yang kat bawah ni pemandapan hakisan. Dan yang ni pun pemandapan juga. So hakisan ni tak silap lah, dia macam line dia lah, macam ni line kan. Okay, ni likuan sungai. Yang kedua, bentuk dia macam O sikit, macam donut sikit. Likuan terpenggal. So air sungai sama juga, cuma ni dia boleh sama ada boleh lalu terus atau lalu ke bawah ni. Ini likuan terpenggal yang coklat ni, dua-dua ni. And pemandapan air sungai. And finally, tasik ladam air sungai. Okay, kali ni dia macam U, tapi dia dah terpisah dengan dia punya air sungai. Dengan tasik ladam dengan air sungai terpisah. So ni air sungai dia straight je. Straight je macam bengkok-bengkok sikit, tapi tak adalah macam donut tadi kan. So ni dia straight. Ada pasal ada pemandapan dekat air sungai dengan tasik ladam. Tasik ladam ni dia macam bentuk U sikit. And okay, and ni adalah proses pembentukan delta. Delta ialah kawasan mendapan di muara sungai. Timbunan mendapan berlaku akibat aliran sungai semakin perlahan. So first kali, mendapan yang warna hijau ni aliran sungai, yang warna biru ni laut, yang laut yang air dekat luar tu. So first kali dia macam ada 4 je.
Okay, ni first kali proses pemadapan sedimen. I'm not sure lah. And yang kedua, proses peluasan delta. Okay, ni dia macam banyak sikit dia punya alur delta ni. So dia macam ada biji-biji warna biru ni. And this is laut, sama je. And finally, nombor 3, delta membentuk dataran rendah. Okay, ni dia banyak lagi banyak dia punya dia punya dataran rendah ni. Itulah dataran rendah laut mendapat yang warna hijau ni. Okey, 7.2, sungai dan tasik utama di Malaysia. Kebanyakan sungai di Malaysia berpunca dari kawasan tadahan hujan yang terletak di kawasan tanah tinggi. Tasik ialah kawasan takungan air. Di Malaysia terdapat tasik semulajadi dan tasik buatan manusia. So ini antara sungai dan tasik, sungai-sungai dan tasik-tasik yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah Sungai Pahang. Sungai Pahang terletak di negeri Pahang dan sungai ini ialah merupakan sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia. Panjangnya sungai ini ialah kira-kira 457 km. Dan kedua, Tasik Kenyir. Tasik Kenyir terletak di hulu Sungai Kenyir dan tasik ini merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Okey, dan yang ketiga, Tasik Chini. Tasik Chini merupakan tasik semulajadi dan ia terletak di daerah Pekan di Pahang. Dan seterusnya, Sungai Bernam. Sungai Bernam mengalir dari Gunung Liang Timur dan ia merupakan sempadan semulajadi antara Perak dan Selangor. Dan second last, semenanjung, Tasik Bera. Tasuklah Bera ke Bera. Tasik semulajadi. Tasik ini merupakan tasik semulajadi terbesar di Malaysia dan ia terletak di daerah Bera atau Bera, Pahang. Dan finally, Sungai Endau. Sungai yang mengalir dari banjaran tahan dari negeri Pahang dan ia terletak di sempadan antara negeri Pahang dan Johor. Okay, next, Sabah Sarawak pula. Okay, so first kali Sabah Sarawak ada Sungai Rajang. Sungai Rajang merupakan sungai terpanjang di Malaysia. Panjangnya kira-kira 563 km dan ia mengalir dari banjaran Iran ke Laut Cina Selatan. Kedua, kita ada Sungai Kinabatangan. Sungai ini sungai yang mengalir dari kawasan pergunungan di barat dari Sabah ke Laut Sulu. Yang ketiga, Sungai Baram. Sungai yang berpunca dari banjaran Iran dan mengalir ke arah barat. Dan finally untuk Sabah Sarawak kita ada Logan Bunut. Logan Bunut ini merupakan tasik semulajadi terbesar di Sarawak dan ia terletak kira-kira 120 km di tenggara Miri. And finally 7.3, kita ada kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Ini merupakan saliran di Malaysia. Dan selain di Malaysia terdapat 3 jenis saliran di Malaysia, iaitu pandang darat fizikal sungai, kepentingan sungai dan tasik di Malaysia, dan sungai dan tasik utama di Malaysia. And pandang darat fizikal sungai, 3 peringkat fizikal iaitu hulu sungai, tengah sungai dan hilir sungai. Kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Kepentingan sungai, sumber pengairan, sumber protein, sempadan semulajadi, kegunaan domestik, pengangkutan dan perhubungan, jana kuasa hidroelektrik dan rekreasi dan pelancongan. Kepentingan tasik, sumber protein, kegunaan domestik, rekreasi dan pelancongan, jana kuasa hidroelektrik. Sungai Pahang merupakan sungai terpanjang di semenanjung Malaysia. Sungai Kinabatangan. Sungai Kinabatangan, sungai terpanjang di Sabah. Sungai Rajang merupakan sungai terpanjang di Malaysia. Tasik semulajadi, Tasik Chini, antaranya Tasik Chini, Tasik Bera, Logan Bunut, dan tasik buatan manusia adalah ialah Tasik Kenyir dan Tasik Temenggor. Okay, dan ini merupakan kepentingan tasik. So first kali, untuk kegunaan domestik, tasik membekalkan sumber air untuk kegunaan harian kepada penduduk setempat. Sebagai contoh, penduduk setempat di kawasan Tasik Bera, Pahang menyalurkan air dari tasik ke rumah untuk kegunaan harian. Okay. Dan yang kedua, penjanaan kuasa hidroelektrik.
Tasik dan sungai juga dijadikan tapak untuk menjalin kuasa hidroelektrik kerana Tasik mempunyai takungan air yang banyak. Sebagai contoh, Empangan, Temenggung, Perak, Empangan Muram, Sarawak dan Empangan Kenyir, Terengganu. Yang ketiga, second last, rekreasi dan pelancongan. Tasik dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan sebagai contoh Tasik Sini, Tasik Beras, Tasik Kenyir, Tasik Titiwangsa dan Tasik Putrajaya. Dan akhir sekali, sumber protein. Tasik membekalkan sumber ikan air tawar kepada penduduk setempat. Keadaan habitat semula jadi Tasik yang masih terpelihara membolehkan pembiakan seperti jenis ikan air tawar. Sebagai contoh, Tasik Beras kaya dengan pelbagai spesies ikan air tawar seperti ikan bau, haruan, lampam dan sebarau. Okay, so itu saja untuk video geografi grup projek geografi. So kalau ada salah silap, sorry Semua yang baik datang dari Allah. Semua apa yang salah datang dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.